Kejap Okey, itu cikgu punya channel lah. Nanti boleh tengok dekat situ. Okey. Okey. 3.1 zaman prasejarah. Okey, so kita akan tengok zaman prasejarah. Jadi ada tak sesiapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan pra? Ada yang tahu tak apa maksud pra? Siapa tahu maksud pra? Ha. Siapa tahu apa maksud pra? Kecil bukan? So takkan kecil sejarah? Ha. Takkan kecil sejarah? Apa yang dimaksudkan dengan pra? Siapa tahu? Siapa hebat? Okey, betul Sutachan. Sebelum. Okey. Sebelum. Jadi maksud pra ialah sebelum. Sebelum apa? Sebelum sejarah itu bermula. Okey. Jadi sebelum sejarah itu bermula. Itu yang dimaksudkan dengan pra. Okey. Okey. Sama juga macam perkataan prasekolah. Okey. Prasekolah samalah pra. Maknanya sebelum masuk sekolah. Okey. Apa lagi? Prakemerdekaan. Maksudnya sebelum merdeka. Okey. Apa lagi? Okey, ada satu lagi perkataan tau. Pasca. Pasca. Pasca bermaksud selepas. Okey. Pasca bermaksud selepas. Itu yang dimaksudkan dengan pasca. Okey. Pasca merdeka contoh. Pasca sekolah maknanya selepas habis sekolah. Okey, tapi kita tak gunalah macam pasca sekolah tu kita tak gunalah. Biasanya kita guna pasca merdeka. Okey. Okey, kita tengok zaman batu terbahagi kepada 3. Okey, cikgu nak tanya, kamu dah dapat nota ni kan? Nota ni kamu dah dapat ke belum? Saya rasa dah dapat kan, cikgu dah bagi kan hari tu. Dah print dah kan? Okey, good. Kalau cikgu lupa, last nota cikgu bagi kamu apa? Okey, kita tengok zaman batu. Okey. Okey, nampak cikgu clear kan? Ke nampak cikgu gelap? Kejap, cikgu buka lampu bagi cerah sikit. Baru nampak muka cikgu. Okey, baru clear muka cikgu. Baru nampak muka cikgu. Okey. So, kita tengok zaman batu, kita terbahagi kepada 3. Okey. Zaman batu kita terbahagi kepada 3. Kita ada Paleolitik, Mesolitik dan juga Neolitik. 3. Alright. Kita ada 3 zaman. Ya, kita ada Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Okey. Jadi ketiga-tiga ni merujuk kepada zaman batu. Okey. Stone Age, zaman batu. Ada tak tahu pernah tengok cerita Doraemon pasal Stone Age ni? Ada yang pernah tengok tak? Cerita Doraemon yang dia pergi mengembara ke zaman batu. Tak pernah. Ada yang pernah kan? So kalau kamu pernah tengok episod Doraemon yang dia pergi zaman batu tu, so kamu boleh bayangkanlah macam mana zaman batu tu. Okey. Tetapi yang dalam TV tu tak samalah macam realiti sebenar dalam zaman batu ni. Okey. Dia tak sama sebiji macam tu. Okey. Dia different. Dia tak sama. Dia berbeza. Okey. Berbeza macam mana? Sebenarnya ada tahu beberapa filem yang mereka buat tentang zaman batu. Ada sebenarnya kalau kita tengok balik. Tapi susahlah. Cikgu pun tak berapa minat sangat cerita tu. So cikgu tak tengok habis pun cerita tu. Ada banyak cerita sebab cerita tu bosan. Tapi adalah beberapa cerita yang dia menceritakan macam mana kehidupan orang zaman awal-awal dulu.
Jadi manusia pada awalnya dulu mereka tinggal di dalam gua. Okey, mereka tinggal dalam gua. Okey, masa tu mana ada lagi yang macam yang sekarang ni, macam mana ada, kan? Zaman dulu, contoh cikgu cakap kan, macam nak buat api kan. Zaman dulu nak buat api bukannya sekarang ni tau. Sekarang ni ambil tak tak dah keluar api. Kan? Paling tidak pun ambil mancis, keluar api. Zaman dulu nak buat api bukannya senang tau. Okey? Sekarang ni kan, okey, cikgu nak tanya, pernah ada tak yang pandai masak ataupun yang pernah masak dekat sini? Ada tak yang pernah masak? Ada? Ada kan? Ramai yang pernah masak. Okey, kalau kamu masak, dapur gas tu kamu hidupkan ke ataupun parent kamu hidupkan? Dapur gas tu. Api dapur gas tu siapa hidupkan? Kamu hidupkan sendiri ke ataupun orang lain yang tolong hidupkan? Mak yang hidupkan. Okey, ada yang hidupkan sendiri, ada yang takut. Okey. Kamu nak tahu tak? Kejap Nak tahu tak apa ni parent lah, ramai yang parent kan. Sendiri pun ada juga. Yang tak berani, okey, yang tak berani tak payah Yang tak berani jangan tiba dengan apa tu? Sesuka hati dia nak pergi buka tu, jangan Kalau tak berani jangan buat. Nanti terbakar pula rumah kamu nanti. Jangan mengada-ngada nak buka. Terbakar rumah kamu habis. Okey. Okey, dan kalau kita tengok sekejap cikgu buka buku sekejap. Okey, sebab apa? Okey, kenapa cikgu tanya soalan macam tu? Zaman sekarang ni kita nak masak kan? Kita just apa tu? Kita buka dapur gas, and then kita masak tu, betul tak? Senang kan? Zaman dulu nak hidupkan api pun dah satu masalah. Bukan nak masak. Nak hidupkan api pun dah satu masalah. Bayangkan hidup api pun dah 2-3 jam. Macam mana nak masak? Bayangkan biasanya mak kamu, kalau kat rumah, biasa mak kamu masak kalau makan tengah hari, biasanya lah cikgu cakap biasanya lah. Mereka mungkin mula pukul 10 atau pukul 11 mereka start masak kan. And then pukul 12 dah boleh makan. Okay. Kamu bayangkan kalau kamu duduk zaman dulu, bayangkan nak makan. Mungkin mak kamu kalau nak masak, kena mula pukul 8 pagi hidupkan api. Pukul 8 pagi hidupkan api tau, itu belum masak lagi. Pukul 12 belum tentu kamu boleh makan lagi. Zaman dulu susah nak hidupkan api. Okey, jadi sekarang ni kita tengok ciri-ciri zaman-zaman ni. Okey, kamu kena ingat Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Okey, ingat 3 tadi. Okey, dia belakang dia ada itik. Okey? Belakang dia ada itik. Paleo, itik, Meso, itik, Neo, itik. Ingat itik je. Okey, cikgu akan terangkan dekat kamu. Okey. Paleolitik. Paleolitik ni, zaman tersebut kehidupan mereka sangat mencabar. Macam cikgu cakap tadi lah, contoh nak hidupkan api tadi kan. Contoh lah cikgu bagi. Okey, banyak lagi lah kehidupan lain mencabar. Okey, kenapa zaman Paleolitik ni kehidupan mereka mencabar? Sebab pada masa ini mereka tidak pandai lagi membuat apa yang ada pada hari ini. Okey, mereka tak pandai bina rumah. Mereka tak pandai nak bercocok tanam, nak tanam pokok apa semua, mereka tak tahu. Okey, mereka tak tahu buat senjata. Mereka tak pandai buat senjata. Okey, contoh kalau nak buat apa-apa, mereka hanya perlu mereka cari batu yang tajam. Okey, mereka cari batu yang tajam untuk buat kapak, contoh. Okey, batu tu mereka tak perlu buat apa-apa tau. Mereka cari dekat sungai batu yang tajam, okey, yang dia punya tepi dia tajam, and then dia boleh jadikan dia ikat pada kayu, kemudian itu akan dijadikan sebagai kapak. Zaman dulu mereka tak pandai buat-buat benda ni. Okey, mereka tak tahu pun macam mana cara nak buat senjata yang betul-betul yang okey. Sebab batu, bayangkan kita nak potong pokok, nak tebang pokok, kita pakai parang kan. Sekarang ni dah senang, tak payah pakai kapak, tak payah pakai parang, pakai genzo je, mesin genzo tu yang tu kan. Itu pun dah boleh dah cukup dah. Kan? Itu pun dah okey dah. Okey. Zaman dulu mereka kena pakai batu, pakai benda-benda yang tajam ni lah. Okey, jadi kehidupan pada zaman tersebut mencabar. Selain daripada benda-benda ni, yang mencabar bagi mereka ialah haiwan-haiwan buas. Sebab masa ni manusia belum ramai lagi.
Sekarang zaman dulu binatang yang ramai daripada manusia. Jadi bayangkan macam cikgu pernah cerita dulu dalam gua, kamu duduk dalam gua, kamu bangun-bangun kan, kamu tidur, kau bayangkan kamu hidup pada zaman ni, kamu tidur dalam gua, bangun-bangun tengok harimau kat sebelah kamu. Nak buat apa kalau harimau kat sebelah? Okey. Sebab itulah cakap zaman dulu sangat mencabar. Okey. Okey, kemudian kita tengok teknologi batu yang mereka ada ringkas. Ringkas bermaksud simple. Okey. Teknologi mereka sangat simple tau. Okey, sangat simple. Sebab apa simple? Macam cikgu cakap tadilah, mereka tak pandai lagi nak buat batu tu jadi cantik, jadi nipis, jadi tajam. Mereka tak pandai. Mereka hanya ambil apa yang ada. Okey. Okey, cikgu nak kamu faham zaman paleolitik ni dan juga mesolitik ni ialah zaman manusia tidak pandai buat apa-apa. Okey. Maksud cikgu tak pandai buat apa-apa tu maksudnya tak pandai bina rumah, tak pandai nak bercucuk tanam pun tak pandai. Okey, tetapi mereka ada kemahiran untuk menangkap ikan, okey, menangkap binatang. Okey, itu dia tahulah. Okey. Tapi yang lain-lain tu dia tak tahu. Okey. Kemudian kita tengok balik paleolitik ni juga, zaman paleolitik ni dia peralatan dia punya equipment dia juga ada yang diperbuat daripada tulang binatang. Ada yang diperbuat daripada tulang binatang. Tulang binatang tu contohlah macam tulang mawas. Mawas tahu tak mawas? Siapa tahu mawas tu apa? Ada yang tahu mawas tu apa? Siapa tahu mawas? Apa itu mawas? Yalah, mawas tu ada tulang. Okey, pernah tak masa sekolah dulu kan, cikgu, kalau kamu pengawas lah ataupun kamu tak pengawas tu mungkin kamu boleh tahu. Cikgu-cikgu cakap lah kalau pengawas sekolah yang suka buat perangai ni kan, yang suka buat masalah ni, dia pengawas tapi dia buat masalah, mesti cikgu tu akan cakap, ini bukan pengawas, ini mawas. Ini mawas. Mawas tu apa? Okey, mawas tu ialah sejenis beruk atau monkey, monyet. Okey. Betul. Dia monyet yang besar. Dia macam orang hutan lah kiranya. Okey. Dia monyet. Okey. Itulah mawas. Okey. So kalau orang cakap kamu mawas, jangan, seronoknya jadi mawas. Jangan seronok. Okey, mawas tu monyet. Okey. Dia monyet ni dia banyak, ada beradik dia. Dia banyak. Dia macam orang hutan lah lebih kurang. Kong tu bukanlah, tu King Kong. Jadi tulang-tulang mawas ni dan tulang-tulang yang lain juga banyak yang dijadikan sebagai alatan-alatan mereka lah. Okey. Ada yang dijadikan macam senjata pun ada. Tengoklah tulang tu tajam ke tidak. Macam tu. Okey. Okey, kita pergi pula ke zaman Mesolitik. Mesolitik. Mesolitik ni dia lebih kurang sama tau dengan Paleolitik. Okey, dia lebih kurang sama je. Paleolitik dan juga Mesolitik ni lebih kurang sama. Tak ada King Kong. King Kong tak pernah ada pun. Itu cerita je. Okey, mana ada binatang yang besar macam tu. Itu cerita je. Tak ada pun. Okey, zaman Mesolitik ni macam cikgu cakap tadi, dia lebih kurang sama je macam Paleolitik. Lebih kurang. Okey, dia lebih kurang je. Cuma, dalam zaman Mesolitik ni, dia berkembang. Okey, dalam zaman Mesolitik ni dia berkembang sedikit. Tetapi walaupun berkembang sedikit pun, tak jauh beza pun. Lebih kurang je. Okey. Dia tak adalah sampai apa ni orang cakap berkembang pesat sangat, tidak. Dia berkembang sedikit sahaja daripada Paleolitik. Dia berkembang sikit tetapi perbezaan tu macam tak nampak apa perbezaan tu. Macam tak ada perbezaan. Okey. Okey, jadi pada zaman Mesolitik ini cuaca sudah tidak sejuk lagi. Bukan tak sejuk. Tidak terlalu sejuk. Sejuk lagi tapi tak sejuk sangat. Okey, sejuk memang sejuk tapi tak terlalu sejuk. Jadi pada zaman ni lebih sama je macam Paleolitik juga, sama je. Iaitu manusia memburu binatang dan juga menangkap ikan. Okey? Ya Vishnu, tapi bukan King Kong lah, dia macam orang hutan jugalah tu. Dia macam Kong lah panggil. Apa tu? Lebih kurang lah. Okey. Cikgu nak tanya kamu ni.
Kamu rasa binatang apa yang mereka buru zaman dulu, yang mereka makan? Kamu rasa binatang apa yang mereka buru? Buru tu maksudnya mereka tangkap lah. Dodo. Lagi? Rusa. Lagi? Kambing. Okey, lagi? Betul? Tikus. Uh, uh, boleh lah. Lagi ayam. Lagi? Ada satu binatang lagi yang kamu tak sebut. Banyak lagi sebenarnya. Lembu, kerbau. Dinosaur tak ada lah. Mana ada dinosaur? Kalau ada dinosaur, kita dah tak wujud dah sekarang ni. Ikan isi ikan lah. Okay, binatang. Kucing tak. Mereka tak makan kucing. Tak. Kucing tak. Apa lagi yang mereka tangkap? Harimau. Payah nak tangkap harimau ni. Susah nak makan harimau. Silap-silap dia yang kena makan dulu. Harimau biasa orang tak makan tau harimau ni. Burung puyuh. Boleh lah. Ular. Okey, boleh lah. Ada juga yang makan ular. Ada. Bear. Ada jugalah yang makan bear. Ada. Memang ada. Ada satu binatang lagi kamu tak sebut ni. Sama sekarang ni orang cari ni. Tetapi binatang ni orang Islam tak boleh makan. Bukan gajah, bukan. Binatang ni orang Islam tak boleh makan. Bukan. Biawak tu ada yang makan jugalah. Betul Dashan. Betul. Babi ataupun pig. Okay. Ataupun dalam bahasa Melayu yang mudah, yang tak kasar sangat, iaitu khinzir. Betul Aiman, khinzir. Selain kita sebut babi, kita sebut khinzir. Sama je. Okay, cuma babi tu dia macam mencarut sikit. Kalau khinzir tu nampak baik sikit lah. Padahal sama je binatang dia. Okay. Khinzir dulu memang banyak dulu memang selalu dia memang dijadikan makanan lah sejak daripada dulu lagi. Okey, memang daripada dulu lagi orang-orang zaman dulu memang makan khinzir. Okey, macam orang Melayu dulu makanlah, tapi bila Islam dah datang mereka dah tak makan khinzir dah. Okey. Jadi itulah antara binatang-binatang yang mereka tangkap. Okey. Patut singgir khinzir sikit je. Betul, sebab dah selalu kena buru. Dululah. Sekarang ni dah kurang dah. Dulu memang sekarang ni yang makan orang Cina, orang India yang makan kan. Tapi saya tahu cikgu ada je orang Cina dan India yang tak makan khinzir. Tahu cikgu ada je. Macam kawan cikgu ada je India dia tak makan khinzir. Cina pun ada yang tak makan khinzir juga. Okey. Kemudian, kita pergi pula kepada satu zaman yang baru. Okey, zaman yang banyak berlaku perubahan. Okey, zaman yang banyak berlaku perubahan. Okey. Sesiapa yang dah print nota, kamu boleh tulis kat tepi cikgu, apa yang cikgu bincang ni kamu boleh tulis. Okey. Neolitik. Neo sebenarnya bermaksud baru. Okey. Neo bermaksud baru. Okey. Jadi zaman batu, Neolitik bermaksud zaman batu baru. Bila kita sebut zaman batu baru, maksudnya zaman yang banyak perubahan. Zaman yang banyak perubahan. Okey, betul. Zaman yang banyak perubahan. Okey. Dan yang kita nampak kehidupan mereka dah bertambah baik. Okey. Sekejap lagi cikgu rehat sekejap. Cikgu memang batuk sikit sekarang. Sebab hari tu cikgu demam, cikgu batuk sampai sekarang tak hilang-hilang batuk. Okey. Neolitik bermaksud zaman baru. Okey. Neo bermaksud baru. Okey. Neo itu bermaksud baru. Jadi corak kehidupan mereka pada zaman ini lebih baik, bertambah baik. Okey, mereka dah bertambah baik dari semua sudut. Okey. Mereka dah mula bercucuk tanam. Maksudnya mereka dah tanam pokok, tanam sayur, semua mereka dah tanam. Okey. Mereka membuat tembikar. Okey, cikgu nak tanya, siapa tahu tembikar tu diperbuat daripada apa? Siapa tahu tembikar itu diperbuat daripada apa? Okey, betul, tanah liat, bijak. Okey. Tembikar ni sekarang ni kita dah tak guna sangat kan tembikar ni, tapi setahu cikgu bagi masyarakat India untuk hari Pongal ke Pongal kan. Hari Pongal mereka kena masak yang dekat periuk tu kan. Kan? Mereka kena masak dekat dalam periuk tu, betul tak orang India? Betul kan?
Mereka akan masak dalam ni ponggol kan. Mereka masak dalam tu kan. Itu diperbuat daripada tanah liat. Dan kalau kamu nak try, cuba kamu cari yang periuk yang tak kisahlah yang macam mana pun, yang pot ke clay pot ke tak kisahlah, korang cari yang macam tu. Cuba kamu masak dalam tu. Rasa dia lain. Rasa dia macam, dia tak sama macam kamu pakai kuali. Tak sama. Rasa dia lain sikit, sedap sikit. Dia lagi asli rasa dia. Seronok rasa. Kan, rasa dia lain kan. Cikgu tahu sebab cikgu pun dulu cikgu pernah beli yang clay pot tu dan cikgu makan. Memang sedap. Cikgu masak Maggi je. Tapi sedap. Walaupun cikgu masak Maggi dalam clay pot tu tapi sedap. Dia rasa lain. Lagi sedap kalau kamu masak clay pot tu kamu pakai arang. Ataupun kayu lah. Kayu arang lah kan. Pakai arang. Jangan pakai dapur gas. Pakai arang. Pakai yang untuk masak. Macam goreng apa, BBQ tu kan. Buat macam tu. Dia rasa dia lagi sedap. Dia bau-bau tu lagi sedap. Betul. Clay pot yang nasi tu sedap. Banyak yang macam tu. And then sejuk kan sebab dia clay pot. Okay, dan juga menternak binatang. Jadi antara binatang yang mereka ternak ialah contoh dia macam kizir, lembu, kerbau, kambing, rusa, ayam. Makan Maggi. Jangan makan Maggi, tak elok. Kamu dah besar nanti boleh. Okay, itu untuk zaman Paleolitik, Mesolitic dan Neolitik. Okay, sekejap cikgu nak minum air kejap. Okay, cikgu sudah kembali. Alright. Okay, kita sambung Okay, tadi kita dah tengok Paleolitik, Mesolitik. Okay, kita pergi satu lagi zaman yang penting, iaitu zaman logam. Okay, zaman logam juga termasuk dalam zaman prasejarah. Okay, cuma zaman logam ini mereka mula menggunakan logam. Okay, siapa tahu logam ni apa? Siapa tahu logam ni apa? Apa jenis-jenis logam? Siapa tahu? Apakah jenis-jenis logam? Okey, besi lagi. Gangsa lagi. Apa lagi? Zinc. Bolehlah lagi. Aluminium. Okey, lagi. Ada satu lagi kamu tak sebut ni. Benda yang ada dua lagi benda yang kamu tak sebut. Keluli. Okey, lagi. Kapak bukan. Kapak senjata. Ni logam, jenis-jenis logam. Pisau pun bukan. Stainless steel. Biji timah. Okey, betul. Dua lagi. Besi dah. Dua lagi. Ada dua benda lagi yang kamu tak sebut. Logam ni. Yang penting. Emas. Betul. Satu lagi. Selain daripada emas. Ada satu lagi yang penting. Diamond bukan logam lah. Diamond bukan logam. Apa dia? Satu lagi yang kamu tak sebut. Temaga pun ya juga. Ada satu lagi. Mawas monyet. Bukan. Satu lagi. Betul Girisha. Perak. Okey. Perak. Perak juga logam. Jadi semua itu merupakan satu keluarga yang bahagia. Keluarga logam yang bahagia. Mereka sejenis logam. Okey. Perak ke, emas ke, biji timah ke, besi ke, semua itu dianggap sebagai logam. Jadi manusia pada zaman ini, mereka dah pandai menggunakan logam. Okey. Mereka dah pandai menggunakan logam. Jadi macam mana nak guna logam ni? Okey. Cara dia, mereka kena leburkan logam.
Dalam bahasa English cikgu tak tahu lah nama dia apa sebutan dia. Mereka kena macam cairkan, meltkan besi tersebut, logam tersebut dia kena melt and then dia akan buat shape dia macam mana. And then dia akan buat shape. Betul lah, melt tu, cairkan dia. Okay. Jadi, apabila dia dah cairkan, kemudian dia buatlah bentuk yang dia nak. Okay. Logam ni kalau nak diikutkan, dia berat lah tapi dia lagi, sebab dia lagi tajam dan kita boleh asah dia, kita boleh tajamkan dia lagi. Kalau logam ni, dia tak sama dengan batu. Batu kita nak bagi tajam, lama-lama pecah lah batu tu. Tak boleh. Jadi logam lah yang lebih sesuai. Jadi manusia pada zaman ini, mereka dah menjumpai logam. Mereka dah berjaya jumpa logam, besi semua tu mereka dah jumpa dah. Jadi bila mereka jumpa, barulah mereka boleh guna. Kan? Okey. Bila mereka dah tahu guna, mereka dah pandai nak guna apa semua kan? Okey, jadi mereka dah tahu nak leburkan logam. Dan mereka dah boleh buat macam-macam benda menggunakan logam. Kalau sebelum ni mereka menggunakan tanah liat. Jadi zaman logam ni, mereka dah boleh guna besi. Jadi macam-macam benda yang mereka buat guna besi. Okey, ada yang dibuat senjata kan. Ada yang dibuat sebagai perkakas. Perkakas tu maksudnya peralatan lah. Okey, peralatan berasaskan tembaga juga. Okey. Jadi pada zaman logam ini, manusia juga sudah membuat aktiviti pelayaran. Okey. Kenapa emas mahal daripada perak tapi kedua-dua logam? Dirisha tanya. Okey. Kenapa diamond dan juga batu tepi jalan, kenapa diamond lagi mahal? Sebab kedua-duanya jenis batu. Dua-dua batu. Diamond tu batu juga. Batu yang buat jalan tu pun batu juga. Kenapa tak sama harga? Sebab lagi cantik. Kan? Sebab susah nak jumpa pun ya juga. Okay? Jadi emas dan juga perak ni lebih kurang lah. Okay? Emas ni lagi cantik. Okay? Sebab itulah sampai sekarang emas ni dianggap sebagai benda yang paling bernilai. Okay? Emas ni dianggap benda yang paling bernilai. Sampai sekarang. Okay? Cermin, maksudnya macam mana? Okay. Zaman logam tadi. Okay? Berlaku pertukaran barang. Okey. Pertukaran barang ni maksudnya ialah sistem barter. Okey. Pertukaran barang itu bermaksud sistem barter. Okey, sistem barter dengan pertukaran barang sama je. Okey. Manusia pada zaman ni mereka tidak ada duit lagi tau. Okey. Manusia pada zaman ni mana ada duit lagi? Mereka tak pandai pakai duit lagi. Mana ada duit kertas macam sekarang. Duit shilling pun tak ada. Jadi macam mana mereka nak ambil barang? Macam mana mereka nak beli barang? Mereka tukar barang. Okay, melalui sistem barter. Mereka tukar barang. Okay, dia tak apa tu? Apa cikgu cakap tadi? Dia tidak gunakan mata wang tetapi dia menggunakan pertukaran barang. Dan juga peralatan berasaskan gangsa. Okey. Jadi mereka juga menggunakan peralatan berasaskan gangsa. Jadi gangsa tu ada beradik jugalah dengan emas, logam, perak apa semua tu dia ada beradik. Okey. Kemudian mereka juga ada yang dibuat sebagai kapak. Lepas tu ada yang menggunakan tulang mawas. Okey, ada yang buat beliung, ada yang buat mata lembing, macam-macam. Okey, jadi digunakan untuk bertani, memburu dan juga menjalankan aktiviti harian. Jadi mereka dah mula menggunakan besi dalam kehidupan seharian mereka. Cuba kamu bayangkan dalam bilik kamu sekarang ni ataupun dalam rumah kamu sekarang ni tak ada besi. Cuba bayangkan kalau dalam rumah kita ni tak ada besi pun. Satu besi pun tak ada. Apa jadi pada rumah kita? Meja yang dia buat daripada besi, tak ada. Cuma kayu je. Tingkap yang daripada besi pun tak ada. Susah kan? Tu kuali daripada besi. Kuali pun daripada besi.
Rumah memang daripada kayu. Tapi skru rumah daripada apa? Bukan daripada kayu. Skru rumah daripada besi juga. Besi yang menghubungkan rumah pun besi juga. Kan? Macam mana kita nak buat online kelas? Tak boleh juga kan? Pisau lagi. Kan? Jadi zaman ni merupakan zaman yang penting. Okey, sebab zaman ni berjaya menjumpai besi. Okey, dia berjaya menjumpai besi. Okey, kita pergi kepada tempoh masa zaman prasejarah. Okey, kita lihat kepada tempoh masa zaman prasejarah. Zaman Paleolitik bermula sejak 2.5 juta tahun sehingga 8,000 sebelum Masihi. Okey. Dulu kita dah bincangkan apa itu sebelum Masihi dan apa itu Masihi. Ya, ingat lagi kan? Apa maksud sebelum Masihi dengan Masihi ni? Ingat lagi tak? Cepat. Cikgu tanya ni, apa beza sebelum Masihi dan juga Masihi? Takkan tak ingat? Apa beza dia? Siapa boleh jawab? Okey, Grisha, Masihi selepas kelahiran Nabi Muhammad. Okey. Okey, Grisha, salah Masihi ialah selepas kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa bukan Nabi Muhammad. Okey, Nabi Isa. Okey, jadi selepas sebelum Masihi ialah sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey, betul Idris. Okey. Sebelum Masihi tak jangan mengarut ke Ibrahim kan. Okey, Nabi Isa je. Okey. Apa tu? Okey. Sebelum Masihi bermaksud sebelum kelahiran Nabi Isa. Okay. And then Masihi pula bermaksud selepas kelahiran Nabi Isa. Maknanya bermula kelahiran Nabi Isa. Jadi sebab itulah, macam cikgu pernah cakap dulu. Sebab tu, Nabi Isa juga dikenali sebagai Al-Masih. Masih. Masih lah, Masihi. Okay. Oh, laptop shut down. Okay, Masih maksudnya Masihi ya. Okay. Jadi yang buat itu adalah pengikut-pengikut Nabi Isa lah, pengikut Jesus Christ lah yang buat kiraan kalender macam tu. Okay, mereka lah yang buat kiraan kalender yang macam tu. Okay. Kemudian kita tengok balik zaman okay, so kebanyakan zaman-zaman ni dia daripada sebelum Masihi. Kecuali zaman logam je dia sampai zaman Masihi. Okay, so kita tengok Mesolitik dia bermula sejak 12,000 tahun sebelum Masihi sampai 4,000 sebelum Masihi. Okay. Okay, kalau kamu tengok dekat sini cikgu malas nak baca satu-satu. Kamu tengok Kamu perasan tak? Dia bukannya kalau kamu perasan dalam ni, dia bukan macam habis satu zaman pergi zaman lain. Habis satu zaman pergi zaman lain. Dia bukan macam tu Dia tidak macam tu. Kamu perasan tak? Dia macam bertindih. Dia macam clash. 8,000, 12,000. Maknanya dia patah balik ke belakang. Lepas tu dalam 4,000, lepas tu dia patah balik ke belakang ke 10,000 pula. Dia patah balik semula. Nampak tak? Dia macam clash. Okay. Sebab apa? Ini ialah berdasarkan bukti-bukti yang kita ada. Dan ini adalah anggaran sahaja. Okay. Anggaran. Okay. Kita tak tahu. Kita tak tahu yang spesifik macam mana. Kita tak tahu. Okay. Kita tak tahu yang macam tu betul. Tapi ini anggaran sahaja. Dan untuk perubahan zaman, dia bukannya habis satu zaman, terus masuk zaman lain, terus masuk zaman lain. Dia bukan macam tu. Okay. Biasanya, masa zaman tu berada, okay, lepas tu zaman satu lagi dia akan dah ready dah. Dia dah masuk dah. Zaman ni tak habis lagi, zaman ni dah masuk dulu. Lepas tu, zaman ni tak habis lagi, satu lagi zaman dah masuk. Macam tu. Dia macam tu pergerakan dia. Okay. Itulah macam mana kita menandakan bermulanya zaman-zaman ni. Okay, dia bukan macam habis satu, terus sambung satu. Habis satu, sambung satu. Bukan macam tu. Okay, itu yang cikgu nak kamu clear. Okay, selain itu, zaman prasejarah ni, kan, tak faham apa? Apa yang Sultan Chen tak faham? Tak faham yang cikgu terangkan tadi? Okay, cikgu ulang balik. Kalau kamu perasan dalam, okay, kalau kamu perasan yang zaman-zaman tempoh masa ni, nampak tak dia clash?
Boleh nampak tak dia clash? Contoh cikgu ambil satu Zaman Mesolitik 12,000 sampai 4,000. Okey. 12,000 sampai 4,000. Okey. Jadi kalau 12,000 sampai 4,000 bermaksud 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Betul? Kan? Mana 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000. Itu tempoh Mesolitik. Kemudian kita nampak tak Neolitik ni bermula 10,000. Jadi maksudnya 10,000 ni termasuk dalam zaman Mesolitik. Nampak? Dia termasuk dalam zaman Mesolitik ni. Okey, itu yang cikgu maksudkan tadi. Zaman ni dia bukannya habis, contoh zaman Paleolitik habis masuk zaman Mesolitik. Mesolitik habis masuk Neolitik, bukan macam tu. Okey? Zaman ni dia bukan macam tu. Zaman ni macam ni tau. Satu contoh zaman Paleolitik tengah berjalan, zaman Paleolitik tak habis lagi tau. Mesolitik dah masuk. Okey, dia dah macam clash. Okey? Kemudian Paleolitik habis. Okey, Mesolitik tak habis lagi, masuk Neolitik. Clash lagi. Lepas tu masuk pula logam lagi atas dia. Macam tu. Okey. Dan macam cikgu cakap tadi, tahun yang kamu tengok dekat sini, ini anggaran sahaja. Okey, bukan spesifik tarikh. Okey. Spesifik tarikh contoh bila kita merdeka, contoh 31 Ogos 1957, itu spesifik tarikh. Ini bukan spesifik, ini anggaran. Okey, ini anggaran sahaja. Okey, itu maksud dia. Okey, kita pergi pula lokasi. Okey. Kita tengok pula lokasi. Okey, kita tengok lokasi zaman prasejarah di dunia. Okey. Kita ada zaman prasejarah di dunia. Okey, untuk gambar dia kamu boleh tengok dalam buku teks ni. Cikgu tak masukkan gambar dalam nota ni. Okey, korang boleh tengok dalam buku teks lah. Okey, kita tengok dulu first. Gua cikgu tak tahu cikgu sebut ke tak cikgu tak tahu sebab ni dalam bahasa Perancis. Mana cikgu tahu dah sebut macam mana. Gua Calvet. Kita sebut dalam bahasa kita lah. Okey, Gua Calvet Perancis. So tempoh masa dia 30,000 sehingga 20,000, 27,000 tahun sebelum Masihi lagi. Okey, sebelum Masihi. Jadi dalam Gua Calvet ni, apa yang mereka jumpa? Mereka menjumpai lukisan di dalam gua. Mereka jumpa lukisan. Okey. Ada orang lukis dekat dinding-dinding gua. Zaman dulu tu biasalah. Mereka suka lukis dekat dinding gua. Zaman dulu mana ada kertas lagi nak lukis. Kan? Zaman dulu mana ada lagi buku kertas, mana ada lagi. Jadi mereka lukis pada dinding gua. Okey. Apa yang mereka lukis? Mereka lukis tentang aktiviti mereka lukis tentang aktiviti memburu binatang. Contoh dia lukis. Contohlah dia lukis kan. Dia lukis gambar orang pegang macam lembing ke apa kan. Kan? Dia lukis gambar orang pegang lembing, lepas tu dia tunjuk dia lukis gambar binatang. Okey. Okey. Itu Gua Calvet. Okey. Dekat Altamira, Spanyol. Okey. Daripada Perancis kita pergi Spanyol pula. Okey. Dekat Spanyol kita ada mereka jumpa ialah penemuan lukisan dalam gua juga. Sama je. Dia jumpa juga lukisan dalam gua. Jadi lukisan dalam gua ni lebih kurang je lah macam yang mereka jumpa kat tempat lain tu, lebih kurang je. Okey. Tarikh dia antara 35,000 tahun sebelum Masihi sehingga 11,000 tahun sebelum Masihi. Jadi agak lama jugalah kalau kita tengok dekat sini, agak lama. Sebab apa? Kalau kita tengok Altamira ni rasanya dia yang paling lama tak silap cikgu. Kalau kita tengok tempoh masa dia yang paling lama. Sebab Gua Calvet 30,000 je. Dia 35,000. Bermaksud Altamira lebih lama. Okey. Altamira ni lebih lama, 35,000 tahun dahulu. Okey, kita pergi pula dekat Turki. Çatalhöyük. Çatalhöyük. Dia tak adalah lama sangatlah. Dia 7,100 hingga 600 sebelum Masihi. Jadi apa yang mereka jumpa dekat Çatalhöyük ni? Mereka nampak macam ada kawasan pertanian.
Okey, ada kawasan pertanian. Dan juga mereka jumpalah macam barley lah, gandum lah. Okey, jadi pertanian-pertanian untuk barley dan juga gandum. Okey. Mereka tak tanam padi Dekat Turki mereka tak tanam padi Kalau kita tengok dekat sini, negara-negara barat Eropah mereka tak tanam padi Mereka tak boleh tanam padi, takkan boleh hidupnya. Sebab tu mereka tak makan nasi macam kita. Faham? Sebab tu mereka tak makan nasi sebab dekat mereka tidak boleh tanam beras pula, tanam padi. Jadi mereka tak ada beras. Kalau mereka nak beras, mereka kena beli dekat kedai. Dan beras itu pun mereka import daripada luar. Okey. Jadi makanan mereka biasanya berasaskan barley dan juga gandum. Okey, sama jugalah macam orang dekat barat, sama je. Mereka makan barley atau gandum, roti itulah mereka makan. Benda-benda itulah mereka makan. Okey, sebab tu kita tengok macam India tak samalah. India sebab ada padi juga. Kalau kita tengok contoh dekat negara-negara Eropah, diorang makan roti kan. Sebab tu diorang ada burger, diorang ada macam-macam kan. Kita dekat Malaysia ni kalau orang India, cikgu tahu dia ada macam roti canai, roti apa tu, macam-macam lah. Prata lah macam-macam kan. Orang Melayu zaman dulu, mana ada makan apa tu, mana ada makan burger ke, mana ada. Zaman dulu makan nasi je zaman dulu. Yelah selain daripada makanan macam buah-buah tu je lah jugalah. Macam-macam sate ke, itu je. Mana ada mereka makan macam burger, mana ada zaman dulu. Itu dekat barat je ada. Okey. Kita tengok pula satu lagi di Turki, iaitu Göbekli Tepe. Cikgu tak tahulah cikgu sebut betul ke salah. Göbekli Tepe di Turki pada 12,000 sebelum Masihi. Jadi apa yang mereka jumpa di Göbekli Tepe ni? Mereka menjumpai binaan batu. Okey, macam ada binaan batu. Okey, dia macam cantik lah. Mereka orang kat sana, mereka bina batu tu cantik. Mungkin mereka susun batu tu memang cantik. Dan pengkaji sejarah, mereka mengaitkan binaan batu tersebut dengan upacara ritual. Okey, ritual ni macam penyembahan lah. Okey, macam penyembahan. Mereka sembah. Okey, macam penyembahan. Mereka sembah. Okey, di Iran pula. Kita pergi ke Iran. Di Sharq-i-Sokhtar. Saya tak tahu cikgu sebut betul ke tidak. Sharq-i-Sokhtar. Okey, tempoh masa dia 3,200 sampai 1,008. Okey. Pada di lokasi zaman prasejarah di Iran ni, mereka menyupai kehidupan masyarakat yang telah tersusun. Maksudnya, macam mana mereka tahu tersusun ni? Okey, mereka tahu tersusun bila mereka menjumpai bekas-bekas perumahan. Okey. Macam tapak-tapak rumah. Bekas-bekas macam batu-batu untuk rumah tu kan. Mereka jumpa. Okey. Lepas tu mereka jumpa kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan pun dah ada. Lepas tu mereka jumpa juga pembuatan barangan harian. Mereka jumpa juga apa tu? Kawasan untuk mereka membuat barangan harian. Mungkin cikgu rasa mungkin macam logam semua. Mungkin mereka jumpa tempat untuk mereka buat barangan-barangan ni. Okey. Okey, daripada Iran kita pergi ke China pula. Okey, Zhoukoudian di China. Okey. Mereka masa ni kat sini mereka okey, yang ni famous famous sampai sekarang Mereka jumpa rangka manusia, tulang manusia yang diberi nama sebagai Peking Man. Sebab jumpa tu dekat Zhoukoudian tu jumpa dekat Peking. Okey. Dia dekat Peking. Jadi diberi nama Peking Man. Okey, diberi nama sebagai Peking Man. Peking ke Peking? Peking kot. Okey, Peking Man. Okey, di Stonehenge, Britain. Mungkin kamu selalu tengok gambar ni. Okey, mungkin cikgu rasa mungkin kamu pernah tengok kot. Cikgu rasa dulu kalau Windows dulu, laptop lama dulu kan. Windows berapa dulu? Sebelum 7. Windows berapa? 5 ke 4 tak tahu. Dia letak gambar Stonehenge ni. Stonehenge ni dia dikaitkan dengan upacara ritual. Okey. HB ada kan gambar ni kan. Okey, Stonehenge ni dikaitkan dengan upacara ritual. Okey, dan juga tempat untuk mengkaji binatang. Okey. Dia digunakan untuk ritual penyembahan
dan juga tempat untuk mengkaji binatang. Jadi masa tu mereka mengkaji binatang. Tapi mengkaji macam mana tu cikgu tak tahulah macam mana mereka kaji. Cikgu pun tak tahu macam mana mereka kaji. Adakah mereka bedah binatang tu ataupun macam mana, cikgu tak tahu. Daripada Britain kita pergi ke India di Bhimbetka. Okey. Jadi dekat India tu mereka jumpa bukti ni sebenarnya apa yang mereka tak adalah jumpa apa sangatlah, cuma dia membuktikan bahawa dekat India adanya kehidupan manusia prasejarah. Itu je. Okey. Yang detail-detail dia apa yang dijumpa tu itu kena Google lah. Okay, apa yang dijumpa kat tempat-tempat tu. Okey, kita pergi pula lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Tadi kat dunia Okey. Tadi dekat seluruh dunia. Yang ni kita pergi dekat ni pula. Kamu boleh dengar cikgu lagi kan? Kamu boleh dengar suara cikgu lagi kan? Boleh kan? Tak, sebab cikgu tak tahu kenapa cikgu punya account ni log out. Mungkin ada orang lain masuk kot. Cikgu pun tak tahu kenapa. Dia log out. Tapi nasib baik boleh lagi kelas ni. Kenapa Dashan? Okay, good. Okay, kita tengok pula kelas kita habis 8.45 kan? Oh, kenapa? Siapa yang masuk ni? Okay, kita pergi pula lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okay, kita tengok di ini cikgu typo bukan Thailand Thailand. Okay, tolong betulkan, cikgu typo. Okay, Thailand bukan Thailand. Okay, kita tengok Bancang. Mereka jumpa di Bancang. Bancang ni merupakan tapak zaman Neolitik dan juga logam. Okay. Dan aktiviti yang dijalankan di Bancang ini ialah pertanian, pembuatan logam, tekstil, tembikar tanah, menternak binatang. Okey, cikgu nak tanya, tekstil tu apa? Siapa tahu tekstil tu apa? Siapa tahu tekstil tu apa? Siapa tahu tekstil tu apa? Tekstil. Tekstil atau tekstil. Bukan. Tekstil. Bahasa Inggeris cikgu tak ingat. Wah, bukan cat. Tak ada kena mengena dengan cat. Tekstil tu apa? Siapa tahu? Betul Edris, kain. Okey. Tekstil tu kain. Okey. Kain betul, Syazah pun betul. Okey, tekstil tu kain. Maksudnya dekat Thailand masa tu mereka dah pandai buat kain. Yalah, kalau Datuk kalau tak pandai buat kain, nak pakai baju apa? Takkan nak pakai baju daripada daun. Kenalah buat kain, nak buat baju. Nak buat benang apa semua kan, takkan nak pakai daun je tutup badan. Okey. Okey, kita pergi ke Perak pula. Daripada luar negara kita masuk pula dekat negara kita. Di Lenggong. Okey, Lenggong. Okey. Kehidupan manusia menentang zaman Paleolitik, Hobbesian dan juga Neolitik. Okey. Hobbesian maksud dia sama dengan Mesolitik Hobbesian sama dengan Mesolitik. Okey, cikgu kena terangkan sikit dekat kamu. Hobbesian, sorry. Mesolitik tidak berlaku di Malaysia Okey, kita tidak ada zaman ni dekat Asia Tenggara ni tak banyak sangat zaman apa tu? Zaman Mesolitik ni tidak berlaku. Tetapi pakar sejarah mereka bagi nama lain iaitu Hobbesian. Okey, nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kenapa dia bagi nama, susah sangat nak sebut ni. Hobbesian ni. Dia ada sebab kenapa dia bagi nama ni. Okey, jadi di Perak ni mereka menjumpai rangka manusia dan diberi nama sebagai Perak Man. Diberi nama sebagai Perak Man. Kalau dekat China diberi nama sebagai Peking Man. Dekat Malaysia kita ada Perak Man. Sebab apa Perak Man? Sebab dia daripada Perak. Kalau Johor, kita bagilah nama Johor Man.
Kalau Selangor kita bagilah Selangor Man. Tapi sebab jumpa kat Perak kita bagilah Perak Man. Okey? Bukannya manusia tu terbuat daripada perak, bukan. Okey? Dan Perak Man ni dianggarkan berusia 11 atau sehingga 10,000 tahun sebelum Masihi. Okey, kita tengok pula ke Indonesia. Di Indonesia pula. Okey? Kita pergi di Gua Liang Bua, Pulau Flores, Indonesia. Dekat sini, mereka menjumpai fosil. Okey, mereka menjumpai fosil dan juga sisa tulang. Lama Cuba tengok Mereka jumpa sisa tulang 94,000 tahun dahulu tau. Sebelum Masihi tau. Lama Kalau kita gabungkan 94,000 tahun sebelum Masihi, cuba kita gabungkan dengan Masihi. Masihi sekarang ni 2021 kan. So usia dia lebih kurang 96,000 96,000 221. 96,021 usia dia. Dia jumpa. Bayangkan lama tau. Lama gila. Orang dah jumpa dah tulang, sisa tulang dan juga fosil-fosil yang lain. Okey. Dan diberi nama sebagai Flores Man. Dia tak letak nama Indonesia Man ke, dia tak letak. Dia letak Flores Man. Memang dah lama sangat. Bayangkan lama tau. Ini antara yang paling lama lah kita jumpa ni. Paling lama jumpa. Okey. Dan diberi nama sebagai Flores Man atau Homo floresiensis. Cikgu tak tahulah kenapa dia suka betul ambil nama yang susah nak sebut. Homo floresiensis. Bayangkan nak sebut pun susah. Cuba buat yang senang sikit nak sebut. Okey, jadi Gua Liang Bua ni juga merupakan bukti kehidupan zaman Paleolitik hingga logam. Okey, itu bukti dia. Okey, kita pergi pula kepada Filipina. Okey, Gua Tabon. Dekat Gua Tabon. Berusia 47,000 sebelum Masihi. Okey, mereka menjumpai tinggalan rangka manusia. Okey, daripada 22 sampai 24,000 tahun dahululah, antara itulah. Okey. Okey, kemudian kita tengok di Sa Yun, Vietnam. Okey, di Sa Yun, Vietnam. Mereka menjumpai tapak zaman besi yang paling menonjol di Asia Tenggara. Okey, AT tu Asia Tenggara AT tu maksud dia Asia Tenggara. Okey. Jadi berusia lebih kurang 1,000 sebelum Masihi sampai 200 Masihi. Okey. Jadi pada dekat Vietnam ni, dekat Vietnam ni yang terkenal ialah pembuatan tembikar. Okey, yang terkenal ialah pembuatan tembikar. Okey, kemudian kita pergi kepada Gua Padah Lin di Myanmar. Gua Padah Lin ni tak jumpa apa lah, bukan tak jumpa, ada barang dia tapi yang barang-barang biasa lah. Jadi dia tak disebut dalam buku teks. Okey, dia jumpa lah tapi barang-barang biasa lah. Cuma dia tak disebut dalam buku teks. Okey. Okey, kalau kita tengok kalau kita tengok balik kewujudan zaman-zaman ni. Okey, kewujudan zaman-zaman ni kita tengok dia bermula agak lama. Okey, bayangkanlah berpuluh-puluh tahun dahulu tu. Okey, bukan berpuluh. Berpuluh-puluh ribu tahun dahulu. Lama gila tau. Okey, dah lama sangat dah. Kan? Jadi kalau kita tengok balik, biasanya yang dijumpai di kawasan-kawasan macam yang tadi tu kita tengok kawasan-kawasan yang ni tadi, kebanyakan yang dijumpai ialah macam apa tu, batu dah. Macam tulang-tulang and then peralatan itu pun antara yang dijumpai. Okey. Macam peralatan manusia, apa yang manusia guna, itu yang mereka jumpa. Okey. So far itulah. Mereka tak adalah jumpa yang pelik-pelik. Okey, biasanya yang dijumpai ialah tulang, fosil.
And then tapak-tapak perumahan, okay, batu-batu yang mereka jumpa. Lepas tu mungkin mereka jumpa macam kerang-kerang ke. Jadi itu mungkin yang orang zaman dulu makan. Okay. Macam perkakas cikgu cakap tadi tu, mungkin perkakas alatan yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Okay. Itu antara yang mereka jumpa lah. Okay. So far, so far cikgu tak pernah lagi jumpa ataupun cikgu tak pernah lagi terbaca mereka jumpa benda lain. Biasanya yang tu je lah mereka jumpa. Yang lain-lain tu cikgu tak berapa pasti apa yang mereka jumpa. Tapi biasanya tu lah, biasanya alatan-alatan lah macam bekas bekas untuk letak makanan ke ataupun bekas untuk ambil air ke. Itu adalah. Tapi benda-benda lain setakat ni cikgu rasa cikgu tak pernah jumpa lagi. Okay. Dan tembikar ni pun terkenal kalau biasanya kalau mana-mana dekat tempat-tempat prasejarah memang dijumpai tembikar. Okay, dekat Lenggong Perak pun memang ada tembikar juga. Sebab apa? Tembikar ni penting ramai guna. Orang zaman dulu memang gunalah macam kat kita kat rumah lah. Kan? Ada ke rumah yang tak ada pinggan? Ada. Rumah yang tak ada pinggan. Ada ke kalau rumah yang tak ada kuali tu cikgu boleh faham lah sebab mungkin dia tak masak kat rumah. Tapi ada ke rumah yang tak ada pinggan? Tak ada kan? Pinggan tu benda, pinggan atau cawan lah. Okay? Pinggan atau cawan tu benda yang paling asas. Jadi samalah juga macam orang zaman dulu. Okay? Yang mana benda tu adalah benda-benda asas yang kalau nak ikutkan memang mereka ada. Okay? Sebab itu adalah benda-benda asas. Hidung cikgu tersumbat sikit. Jadi bunyi suara cikgu dah lain dah. Okay. And then kalau kita tengok macam cikgu cakap tadi, tembikar kalau kamu nak tahu, ada manusia zaman dulu mereka menggunakan tembikar ni sebagai keranda untuk simpan mayat. Mereka simpan dalam tembikar. Ada juga ada mereka simpan dalam tembikar. Dekat Malaysia pun ada dulu banyak. Terutama sekali yang melibatkan budaya orang asli lah. Okay, banyak mereka simpan mayat dalam tembikar, tapi tembikar tu besar lah. Okay. Okay. So cikgu rasa cukup sampai situ dulu hari ni. Okay, kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Tolong ingatkan cikgu kita stop dekat 3.2. Okay. Minggu depan ingatkan cikgu balik. Alright, terima kasih dan selamat malam. Betul, tradisional Sutachen. Bye cikgu. Bye-bye.